Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Seorang remaja meninggal dunia sebagai wira sekurang-kurangnya di mata keluarga dan rakan-rakannya apabila dia meninggal dunia demi menyelamatkan rakannya. Ketika itu, dia mungkin berada di tempat yang salah pada masa yang salah. Tetapi apabila dia melihat parang menghayun ke arah rakan wanita yang bersamanya berhampiran di sebuah bar di Asia City, dia melakukan apa yang akan dilakukan oleh mana-mana lelaki yang berani, iaitu hadapinya secara berdepan. Bahkan remaja itu sempat mengungkapkan bagi meminta abang serta rakannya agar menjaga diri sebelum rebah disebabkan kecederaan parah yang dialaminya. Mangsa Yaakob Nasran berusia 18 tahun yang berasal dari kota Kinabalu merupakan anak keempat dari 7 beradik dan seorang pelajar di sebuah kolej di Kuala Lumpur. Ketika itu dia sedang pulang bercuti. Pada hari kejadian 15 Disember 2016, mangsa dan abangnya Nabil berusia 19 tahun merupakan pelajar sebuah kolej di Singapura yang juga pulang bercuti telah keluar bersama-sama dengan 6 lagi rakan mereka untuk meluangkan masa bersama-sama. Kesibukan menyambung pelajaran membuatkan mereka masing-masing sudah lama tidak berjumpa. Pada malam itu, mereka semua telah pergi ke sebuah bar untuk berhibur. Setelah agak lama menghabiskan masa di dalam bar tersebut, mereka mengambil keputusan untuk pulang ke rumah. Ketika mereka baru saja keluar dari pusat hiburan terbabit, mereka terserempak dengan seorang lelaki yang sedang bergaduh dengan seorang wanita di hadapan pusat hiburan berkenaan. Tindakan lelaki tersebut yang mula memukul wanita itu telah ditegur oleh mereka kerana kasihankan wanita tersebut yang kelihatan dalam kesakitan. Ketika seorang rakan wanita mangsa mahu meleraikan pergaduhan itu, lelaki terbabit cuba memukulnya sebelum lelaki itu mengeluarkan sebilah parang dan mula menghayunkan ke arah rakan wanita mangsa. Mangsa cuba membantu tetapi kemudian mereka telah diserang dan dia terkena tetakan ketika melindungi rakannya itu. Apabila melihat suspek semakin mengganas, mangsa dan rakannya melarikan diri dari suspek bagi mengelak serangan. Namun suspek turut bertindak mengejar mereka. Tidak jauh larikan diri dan berhenti apabila mereka melihat suspek sudah tidak kelihatan. Selepas melihat suspek melarikan diri, mangsa yang berlumuran darah sempat berpatah balik ke lokasi kejadian bagi memastikan keadaan abang dan rakannya yang lain. Mujurlah abang dan rakannya hanya cedera ringan sahaja. Selepas itu, mangsa rebah dan seorang daripada rakan mereka memberikan pertolongan. Ketika itulah mangsa sempat meminta mereka semua menjaga diri. Pihak polis telah dipanggil ke tempat kejadian dan tiba tidak lama kemudian. Pihak polis yang tiba mendapati mangsa terbaring berlumuran darah dengan disahkan telah meninggal dunia. Tanpa membuang masa, polis mengambil keterangan dari saksi yang terlibat dan menjalankan siasatan mereka. Hasil maklumat yang diterima pada 16 Disember, Ketua Polis Kota Kinabalu, Assistant Commissioner M. Chandra mengesahkan tangkapan telah dibuat ke atas 2 suspek yang melakukan jenayah tersebut di sebuah rumah di Bukit Padang. M. Chandra berkata, kedua-dua suspek berumur 26 dan 24 tahun yang ditahan jam 10 pagi direman selama 7 hari sehingga 22 Disember. Kedua-dua suspek melarikan diri selepas kejadian jam 4.15 pagi hari kejadian dan operasi mengesan mereka dilancarkan bagi membantu siasatan. Polis turut menahan bekas isteri suspek, pengurus dan 2 penjaga pusat hiburan berkenaan bagi siasatan lanjut. Katanya pihaknya sudah menemui senjata yang digunakan dalam serangan itu dan mengambil keterangan suspek untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Hasil siasatan pihak polis mendapati seorang daripada suspek bertengkar dengan bekas isterinya yang juga pelayan pusat hiburan itu di luar premis berkenaan. Pada masa sama, mangsa dan abangnya bersama 6 rakan mereka keluar dari pusat hiburan terbabit dan menegur perbuatan suspek hingga menimbulkan salah faham. Berikutan salah faham itu, seorang daripada suspek mengeluarkan sebilah parang dan cuba mencederakan rakan wanita mangsa. Katanya mangsa cuba mempertahankan rakannya namun terkena libasan parang yang menyebabkannya meninggal dunia di tempat kejadian.
Pada 23 Disember 2016, suspek utama kes bunuh mangsa di luar sebuah pusat hiburan pada 15 Disember 2016 telah didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu. Tertuduh Muhammad Azmin Lidin, 28 tahun, didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh Yaakob Nasran antara jam 3.30 pagi hingga 4.30 pagi di luar pusat hiburan Siam Thai Bar, Jalan Asia City. Pendakwaan dilakukan Pegawai Pendakwa Raya Inspektor P. Nathan di hadapan Magistrate Jessica Ombu Kakayun. Tertuduh diwakili Peguam Datuk Rakhbir Singh. Jessica menetapkan 7 Februari 2017 untuk sebutan semula kes sementara menunggu laporan berhubung kes berkenaan. Bagaimanapun tiada pengakuan daripada tertuduh direkodkan. Pada 17 Mei 2018, tertuduh dihukum gantung sampai mati selepas Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu mendapati lelaki itu bersalah membunuh mangsa. Hakim Datuk Nur Chaya Arsyad membuat keputusan itu selepas berpuas hati dengan pihak pendakwaan yang berjaya membuktikan kes tanpa keraguan terhadap tertuduh Muhammad Azmin Lidin, 30 tahun. Menurutnya, dalam hal ini tiada keraguan munasabah bahawa tertuduh bersalah atas kesalahan dikenakan. Cuma satu hukuman disediakan dalam undang-undang untuk kesalahan ini, iaitu hukuman mati. Tertuduh yang memakai baju berwarna biru dan seluar celoreng kelihatan tenang dan tersenyum dalam kandang tertuduh ketika hukuman terhadapnya dibacakan. Turut hadir di mahkamah untuk mendengar keputusan kes itu ialah keluarga mangsa termasuk ibu bapanya Nasran Harun, 55 tahun dan Ki Faridah Kasim, 57 tahun. Tertuduh diwakili Peguam Datuk Seri Rakhbir Singh manakala pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Gan Peng Kun. Di luar mahkamah, keluarga mangsa dilihat saling berpelukan dan menangis sebelum ayah mangsa berkata yang dia mahu lihat wajah tertuduh untuk kali terakhir. Tertuduh yang dibawa keluar dari bilik mahkamah turut dilihat berhenti dan berkata kepada keluarga mangsa bahawa bukan dia yang bunuh anak mereka dan mereka tersalah orang. Keluarga suspek yang hadir ke mahkamah juga dilihat menangis dan memeluknya sebelum dibawa oleh polis. Sementara itu, ketika ditemui, ayah mangsa mengucapkan terima kasih kepada semua yang menyokong keluarga itu dan menyifatkan keadilan sudah dituntut. Katanya, jika seseorang membunuh anak yang tidak bersalah tanpa sebab dan tidak digantung, ia menunjukkan kurangnya nilai keadilan untuk melindungi masa depan anak kita. Satu kes yang menyayat hati terjadi hanya kerana berani tampil untuk membantu seorang yang asing. Namun begini pula pengakhirannya. Disebabkan seperti kes inilah, sesetengah orang takut untuk tampil membantu apabila melihat orang lain di dalam keadaan yang sama. Keberanian mangsa dan rakannya perlu dipuji. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Yaakob Nasran. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.